Kau boleh ikut tak? Thôi, tôi mẹ giải cái là nó xoắn. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalati 'ala al-khair ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Ahlan Fitri Hani. Okay, InsyaAllah boleh mula. Baru ni Bismillahirrahmanirrahim, kita dah bincang mengenai bab apa, adat, bab adat. Mu'tadah ghairu mumayyizah, dia perlu ikut adat. Jadi adat apa yang dia perlu ikut, adat mana yang dia perlu ikut, mana satu adat yang dia kena ikut. Baik, hukum asalnya adalah adat itu tasbutu bimarrah. Hukum asalnya adat itu tasbutu bimarrah, dengan sekali berlaku
sudah disabitkan adat. Okey. Sudah disabitkan adat. Kemudian dia dipecahkan kepada dua masalah. Yang pertama, sekiranya adat dia itu sama sahaja pada setiap bulan, iaitu contohnya 5 hari, 5 hari, 5 hari, 5 hari, 5 hari, 5 hari. Okey, tiba-tiba pada satu bulan berlaku istihadah. Bila berlakunya istihadah, maka dia kena ikut adat dia. Adat dia yang 5 hari itu. Istihadah ghairu mumayyizah lah. Jadi dia kena ikut adat dia selama 5 hari yang tersebut. Okey. Itu sekiranya adat dia sama, teratur di setiap bulan. Sekiranya tidak teratur, contohnya adat dia bulan ni 5, bulan depan 6, bulan depan pula 7, bulan depan pula 8, lepas tu terbalik pula 6, 7, 8, 6, 7. Terbalik ni jika berbeza adat dia tak sama di setiap bulan, dia terbahagi kepada dua jenis. Kalau adat dia tersusun berbeza di setiap bulan. Contohnya apa? Contoh kita kata adat berbeza. Adat berbeza. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. 3, 5, 7. Bulan pertama 3, bulan 5, bulan kedua 5, bulan ketiga 7. Ini berbeza adat dia. Buat 3, 5, 7 tak sama adat lain-lain. Bulan ni 3, bulan ni 5, bulan 7. Ini tak sama. Bila tak sama, kemudian bulan keempat berlaku istihadah. Apa kita nak buat? Kita ikut bulan sebelum dia. Jelas kita ikut bulan sebelum dia. Selesai. Okey. Kalau dia berlangsung selama 2 kali. Dia berlangsung selama 2 kali. Dia ada daur. Ya, bulan 4 tak berlaku lagi istihadah. Bulan 4 tak berlaku lagi istihadah. 3, bulan 5, bulan 6, 7. Maka tiba-tiba pada bulan ke-7 berlaku istihadah. Dia nak ikut yang mana? Adakah dia nak ikut bulan sebelum dia ataupun dia nak ikut yang mana? Dia kena ikut bulan ni. Bulan pertama ni punya adat dia. Ini dipanggil daur. Satu daur. Satu daur. Jadi dia kena ikut dia punya daur dia, ulangan dia, pusingan dia. Pusingan dia 357, 357. Bila berlaku saja adat, kalau pusingan dia sama kan, daur pertama dengan daur kedua ni sama susunan dia, maka pada bulan yang seterusnya dia kena apa? Dia kena ikut ni 3 hari yang pertama. Ini dia baru dikira sebagai adat dia. Sekiranya sama dia punya daur dia tu. Tersusun 357. 357. Ini satu masalah. Masalah yang pertama. Baik, bila berlaku sini kena ambil 3. Ni istihadah. Dia ambil 3. 3 adat dia. Kalau tak sama, salah kedua 5, 7, 3. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, 3, 5, 7, 5, 3, 7. Terbalik macam tu. Terbalik. Tiba-tiba pada bulan ke-7 ni tak tersusun, tak tersusun 3, 5, 7 macam ni. 3, 5, 7. Kalau dia terbalik 7 dulu, 7, 5, 3, itu maknanya tak tersusun. Tersusun ni makna gitulah. Daripada kecil, daripada sikit angka dia, bilangan dia, kemudian semakin membanyak. Itu maknanya tersusun.
Kalau dia tak tersusun, dia terbalik macam ni. 5, 7, 3. Hak ni 5, 3, 7. Sorry, silap. Bukan tersusun tu. Maksudnya dia kena sama saat-saat. Mana ni? Ni daur pertama tersusun ni, maksudnya daur pertama dengan daur kedua. Daur kedua ni sama. Daur pertama dengan daur kedua ni sama. 3, 5, 7. 3, 5, 7. Tengok tersusun elok ya. Berbeza dengan ni. Ni daur pertama. Ini daur kedua. Daur kedua. Dia tak sama. Dia tak tersusun. 5, 7, 3. Tiba-tiba hak ni 5, 3, 7. Dia terbalik. Terbalik kurang. Ni dia tak sama dia punya hari. Kalau 5, 7, 3, hak ni tersusun. Kalau 5, 3, 7, hak tu tak tersusun. Ini contoh tak tersusun. Daur pertama dengan daur kedua tak sama. Itu makna tersusun. Itu makna tersusun. Daur pertama dengan daur kedua tak sama. Bila daur pertama dengan daur kedua tak sama, bila sampai pada bulan ke-7 berlaku istihadah. Maka kita nak ambil istihadah ghairu mumayyizah. Kita nak ambil kira adat yang mana? Kita kena ambil kira adat yang terakhir ni. 7. Kena ambil adat yang terakhir. Itu kalau tak sama. Kalau sama, okey, tak ada masalah. Kalau sama, kita kena ambil yang pertama. Ambil yang pertama. Ikut dia punya daur dia. Susunan, pusingan dia tu. Pusingan hari-hari dia. Jadi kesimpulannya di sini, kita buat kesimpulan. Adat 2. Tersusun. Macam mana kita nak kata? Sama. Ini berbeza adat dia. Berbeza. Kalau adat berbeza, dia ada 2 jenis. Adat berbeza. Satu tersusun. Ini tidak tersusun. Kalau tersusun, kita ambil kira adat dia 2 kali. Kita ambil kira adat dia sebanyak 2 kali. 2 kali, iaitu kita kena ambil yang pertama daripada daur dia ni. Ini satu daur. Okey, kita ikut daur dia. Ikut dia punya susunan dia. Kami ikut susunan. Ikut daur, ikut permulaan daur dia ni. 3, 5, 7. 3, 5, 7. Kalau dia berlangsung sampai bulan 8, kena ambil adat dia selama 5 hari. Okey. Inilah, ini beza dia. Ada yang tersusun. Kalau terbalik-terbalik tu, itu tidak tersusun. Kalau tidak tersusun, ambil adat yang akhir. Yang sebelum istihadah. Kita ambil adat yang sebelum istihadah tu. Itu kalau tidak tersusun. Okey, jelas itu dia punya pecahan masalah dia yang dia akan sebutkan di sini. Tengok muka surat 77, dia kata apabila berbeza adat seorang wanita tu, nampak berbeza. 3, 5, 7 tak sama. Bila berbeza dan tersusun 3, 5, 7, selepas daripada tu 3, 5, 7 juga sama susunan dia, maka adat dia tasbutu bimarratain, disabitkan adat, dikira adat dengan 2 kali. 2 kali.
Jadi kita kena ikut adat dia. Adat daur dia tu. Adat susunan dia. Jadi 3, 5, 7. Kalau berlangsung tu macam itulah 3, 5, 7, 3, 5, 7. Okey. Sekiranya amma idza lam muka surat 78 pula, sekiranya tidak tersusun adat itu macam tadi, diterbalikkan ni. Lima, tujuh, tiga contohnya. Dia tak tersusun macam ni, maka ini kita ambil adat yang terakhir. Tu dia kata dikembalikan. Sama ada berulang-ulang daur ni. Ni, 1, 2, ada 2 daur. Berulang-ulang tu maksudnya ada 2 daur. Ada dua pusingan. Kalau ada 2 pusingan ke, tak ada 2 pusingan ke, 1 pusingan je, terus pada bulan keempat ni tiba-tiba istihadah, itu pun kena ambil ni yang belakang juga. Kena ambil adat yang belakang. Itu kalau tidak tersusun. Sama ada berulang daur ataupun tak berulang, kena ambil yang belakang. Dan lazim, maknanya lazim mestilah kita ihtiyat untuk hari yang adat dia tu paling banyak. Maknanya kita ambil 3 kan, ambil 3. Jadi kita tengok dalam daur dia tu paling banyak adat berapa? 7 hari. 7 hari. Jadi 3 hari kita haid betul-betul. Jadi baki lagi selama 4 hari tu kita ihtiyat. Baki 4 hari kita ihtiyat. Okey, jelas. Kita dah bincang dah pada kelas yang lepas. Okey, murad dengan ihtiyat adalah hukum dia berada dalam hukum haid pada masalah wati, tetapi berada pada hukum suci di dalam masalatul ibadah. Kalau masalah ibadat, dia kena ibadat, dia kena semayang. Tapi wati tak boleh. Dan dia kena mandi. Dia kena mandi ketika berakhirnya adat dia. Dia kena mandi ketika berakhirnya adat dia. Habis 3 dia mandi, habis 5 dia mandi, habis 7 pun dia mandi. Setiap kali habis dia punya adat tu, dia kena mandi. Setiap kali habis adat dia, dia mandi. Okey. وقال العلامة ابن قاسم العبادي الذي قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا آمين. وقال العلامة ابن قاسم العبادي الذي في العباب وغيره أنه حيث لم يتكرر الدور ترد للنوبة الأخيرة ولا احتياط عليها مطلقا. Dia kata, Ibn Qasim Al-Abbadi kata, hukum yang disebutkan di dalam ubab dan selain daripada ubab, sekiranya tidak berulang-ulang daur. Sekiranya tidak berulang-ulang daur. Ni tak berulang. Ni kali yang pertama. Dia datang haid pada bulan pertama. Kemudian pada bulan kedua berbeza. Pada bulan ketiga berbeza. Kemudian pada bulan keempat berlaku istihadah. Maknanya ini baru satu daur. Tak ada daur yang kedua lagi. Tidak ada daur yang kedua. Baru satu daur. Maka bila berubah, bila berlaku saja pada bulan yang keempat ni istihadah, kalau dia tak takarrar, tak berulang-ulang daur ni, maka diambil ni naubah yang terakhir. Ini naubah panggil. Bulan yang sebelumnya, adat bulan yang sebelumnya itu dipanggil naubah. Ni naubah al-akhirah, adat bulan dia yang terakhir. Dia kena ikut hal ni. Walahtiyata 'alaiha mutlaqan. Sekiranya tidak takarrur ni tidak daur dia tidak berulang-ulang lagi, maka dia hanya perlu ambil 3 hari. Dia jadikan 3 hari ni sebagai haid dia. Sekiranya istihadah ghairu mumayyizah lah. Dia jadikan 3 hari sebagai haid dia dan dia tidak perlu ihtiyat. Yang perlu ihtiyat hanya sekiranya berulang-ulang dia punya daur. Daur ada 2 kali.
Berulang-ulang daur, barulah dia kena ihtiyat. Baik, jelas ha? Kita boleh buat contoh dia. Kesimpulan dia, kesimpulan daur ni dua. Berulang daur, dia kena ihtiyat. Tidak berulang, daur, hanya satu daur sahaja, maka dia tidak perlu ihtiyat. Dia tak perlu ihtiyat. Dia hanya ihtiyat pada masalah berulang-ulang daur. Ini pendapat Ibnu Qasim Al-Abbadi lah. Tapi kalau pendapat yang di atas tu, sama ada berulang daur ataupun tidak berulang daur, kedua-duanya kena ihtiyat. Okey. Pendapat yang atas tu, yang sebelum ni, dia kata berulang daur ke tak berulang daur ke, semua kena ihtiyat. Ni ihtiyat juga. Sama saja. Berbeza dengan di dalam kata Ibnu Qasim, pendapat Ibnu Qasim Al-Abbadi, dia kata kalau tidak berulang daur maka tidak perlu ihtiyat. Kalau tidak berulang daur tak perlu ihtiyat. Itu juga jelas. Kalau tak berulang daur itu tak perlu ihtiyat. Itu pendapat Ibnu Qasim Al-Abbadi. Tapi yang muktamadnya sama ada berulang daur atau tidak berulang daur, dia tetap perlu ihtiyat. Okey. Sama. Ini kalau istihadah ghairu mumayyizah, yang tidak teratur dia punya haid dia, tidak teratur, maka dia kena kembalikan kepada naubah akhirah, adat dia pada bulan lepas, adat yang terdekat dia kena kembali ke situ. Dan sekiranya ada adat dia yang lebih banyak, dia perlu ihtiyat. Okey. Ini mudah ya masalah ni. Yang kedua, tasbutul adatu bitamyiz. Sabitnya adat itu dengan tamyiz, kama tasbutu binqita'id dam. Kita dah bincang bulan kelas lepas. Dan muka surat 79 pun kita dah bincang. Kita terus kepada muka surat 80. Muka surat 80, yajuzu an tantaqilal 'adatu fataqaddama wa ta'akhkhara wa tazidu wa tanqusu wa hina idzin turaddu ila akhiri ma ra'at li'annahu aqrabu ila syahril istihadah. Harus berpindahnya adat. Adat itu boleh berpindah. Kadang-kadang dia duduk depan, kadang-kadang dia duduk belakang, kadang-kadang dia lebih, kadang-kadang dia kurang. Kadang-kadang bulan ni awal bulan, 1 hari bulan sampai 7 hari bulan. Kadang-kadang bulan depan dia akhir bulan, daripada tengah bulan daripada 10 sampai 20 ke. Kadang-kadang dia ujung bulan, 20 hari bulan sampai 27 hari bulan ke, tak tentu. Adat ni dia boleh pindah depan belakang. Itu tak ada masalah. Kadang-kadang dia lebih, kadang-kadang dia kurang. Kadang-kadang adat dia 7 hari, kadang-kadang 8 hari, kadang-kadang 9. Kadang-kadang kurang jadi 2, jadi 3. Itu tak ada masalah. Itu bila haid tak teratur, macam itulah jadinya. Dia akan berubah-ubah. Dia tak tetap. Bila berubah-ubah,
itu perlu kita tanda. Bila kita tanda, sekiranya berlaku istihadah, kita senang. Kalau ada tersusun kita punya perubahan tu tersusun, elok. Bulan ni 5, bulan depan 6, bulan depan 7. Lepas tu bulan 5, 6, 7 dia ada pusingan yang cantik. Pusingan yang teratur elok. Maka bila berlaku istihadah, kita kena tengok dia punya pusingan yang dua pusingan sebelum dia. Kita kena ikut pusingan tu. Kalau tak teratur, dia kena ambil yang sebelum dia. Dia kena ambil adat bulan sebelum dia. Okey, wa hina idzin turaddu ila akhir ma ra'at, dan pada ketika itu bila dia berpindah-pindah, dia berubah, dia bertambah, dia berkurang, dikembalikan kepada akhir ataupun adat yang terakhir yang dia nampak. Adat terakhir yang dia nampak. Yang ni maksudnya pada bulan sebelum dia itulah. Adat bulan sebelum dia. Dia kena kembali kepada situ. Sekiranya adat dia berpindah-pindah. Adat dia kadang-kadang sikit, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit, kadang-kadang banyak. Kadang-kadang depan, kadang-kadang belakang. Maka dia kena ambil adat yang bulan sebelum dia. Okey, jelas? Sebab apa? Sebab apa dia kena ambil adat bulan sebelum dia? Li'annahu aqrabu ila syahril istihadah. Kerana ianya lebih hampir kepada bulan yang dia istihadah tu. Okey. Contohnya apa? Lau kanat 'adatuha khamsatan min awwalis syahri. Seorang itu adatnya 5 hari pada awal bulan. Kebiasaannya 5 hari pada awal bulan. Maka dia lihat pada satu bulan itu 6 hari. Kemudian tiba-tiba satu bulan berubah adat dia jadi 6 hari. Sebenarnya duduk 5. Tiba-tiba satu bulan jadi 6. Lepas jadi 6, sucilah. Yang baki lagi tu 24 hari. Kemudian dia tengok pada bulan. Summa ra'at fi syahril ladzi yalihi sab'atan wa tahurat. Kemudian pada bulan yang seterusnya 7 pula. 5. Duduk 5 elok-elok, tiba-tiba berubah 6. Lepas tu tiba-tiba bulan depan pula jadi 7 pula. Summa stuhidat. Lepas pada tu berlaku istihadah. Wastamarrad damul mubhamu. Berlaku istihadah maksudnya dia punya darah itu berlanjutan sampai lepas daripada 15 hari. Pada bulan yang lepas daripada adat 7 hari tu kan. Berlanjutan sampai 15 hari. Dan istihadah tu pula istihadah ghairu mumayyizah. Yang mana hukum dia dikembalikan kepada adat. Fa innaha turaddu ila akhir ma ra'at wa huwa sab'atu. Maka dia kena kembalikan dia punya haid dia itu, dia nak hukum haid dengan adat tu, dia kena ambil adat yang bulan sebelum dia, iaitu 7. Sebab apa? Sebab dia 5, biasa 5, tiba-tiba berubah 6, kemudian 7, kemudian sini istihadah. Bila istihadah, dia nak ambil adat mana? Dia nak ambil 5 ke, dia ambil 6 ke, dia nak ambil 7. Maka dia kena ambil bulan yang terdekat, iaitu bulan 7. Berbeza dengan kalau dia 5, 6, 7 kan. Duk 5, tiba-tiba berubah jadi 6, berubah jadi 7, kemudian kembali balik 5, kemudian 6, kemudian 7, berlaku istihadah sini. Istihadah. Maka dia kena ikut ni. Daur 1, daur 2. Istihadah. Di sini dia kena ambil 5. Dia ikut ni. Sebab apa? Sebab kaedah yang telah lalu. Sekiranya bersusun, dua daur dia tu bersusun sama, maka dia kena ambil ni adat dia. Dia kena ikut balik adat dia. Ma taf'aluhu
al-mu'tadatu fi syahr tsani. Apakah yang perlu dilakukan oleh mu'tadah ghairu mumayyizah ni pada bulan yang kedua bila berlaku istihadah ghairu mumayyizah yang mana hukumnya dikembalikan kepada adat. Apa yang dia nak buat pada bulan kedua sekiranya darah itu berlanjutan sampai bulan kedua. Tengok dia kata idza istamarra bil mu'tadati ad-damu fi syahri tsani. Apabila berlanjutan bagi mu'tadah itu oleh darah dia pada bulan yang kedua, wajawazal 'adata, dan melangkaui adat, melepasi daripada adat dia, igtasalat 'inda mujawazatil 'adati, dia kena mandi ketika melepasi adat. Bila adat dia lebih lajak daripada adat dia, adat bulan yang lepas, maka dia kena mandi ketika itu. Sebab apa? Lianna alimna minasy-syahril awwal annaha mustahadah. Kerana dia dah tahu dah pada bulan yang pertama itu yang selain daripada adat itu adalah istihadah. Wal istihadatu tasbutu bimarratin, dan istihadah itu sabit dengan sekali berlaku. Berlaku sekali istihadah, maka dia kena ikutlah adat tu. Adat yang sama, adat bulan sebelum dia. Wa taf'aluhu ma taf'aluhu at-tahirat min as-salah was-shaum wa siwahuma, dan dia kena melakukan apa yang orang tahirat, orang-orang yang suci buat daripada sembahyang, puasa dan selain daripada keduanya. Wa hakaza taf'alu fi kulli syahrin. Begitulah dia kena buat pada setiap bulan. Okey, bulan pertama berlaku istihadah. Kita katalah 20 hari darah hitam dia. Tiba-tiba satu masa darah hitam dia datang selama 20 hari. Tak berhenti-berhenti selama 20 hari. Maka ternyatalah bahawasanya dia mustahadah ghairu mumayyizah. Mumayyizah lah, tak cukup syarat tamyiz kan. Mumayyizah. Kemudian darah merah. Darah merah ni berlangsung selama berapa? Selama 70 hari kita kata. Okey. Jadi lepas daripada 20 ni, dia bertukar saja kepada merah. Dia tahu dah. Maksudnya dia ni ghairu mumayyizah. Dia daripada sini daripada 1 sampai 15. Bila lajak saja daripada 15 darah kuat, maka nyatalah kata dia tu mustahadah ghairu mumayyizah. Jadi bila mustahadah ghairu mumayyizah, okey, adat dia kita kata berapa adat dia? Adat dia 5 hari. Jadi dia 5 hari je lah kat sini. 5 hari sahaja dia punya haid dia. Bermakna baki lagi ni selama 25 hari. Selama 25 hari, ambil di sini 15. Kemudian sini 10. 25 hari. Cukup saja 10 25 hari ni, kan? Cukup saja 25 hari. Maka di sini bila masuk saja bulan yang seterusnya, dia kena berhenti daripada sembahyang. Sebab apa? Sebab ni dia dah dapat dah suci dia. Dia dapat suci dia. Dia tahu di sini ni adalah haid dia. Sini adalah haid dia. Baru dia ubah 5 hari. Lepas daripada 5 hari, baki lagi ni 10, 5, jadi 15, jadi 60, 55. 55 hari lagi. Yang adat dia. Lepas saja adat dia, dia terus mandi. Dia terus mandi sini. Selama 25 hari pula. 25 hari suci. Kalau berlanjutan lagi, 5 hari haid. Berlanjutan lagi, 25 hari suci, 5 hari haid. 25, 5, 25, 5, 25, 5. Gitulah setiap bulan.
Berubah saja sampai sini. Sampai sini berhenti. Solat. Habis saja 5 hari ni. Ni masuk 25, solat semula. Solat balik. Okey, jelas ha? Itulah setiap bulan. Kalau darah dia berterusan gitu. Wa hakadha taf'alu fi kulli syahrin. Begitulah yang dia perlu lakukan pada setiap bulan. Fa idzan qata'a damuha fi ba'dhi syuhuri ala 15. Apabila terputus darahnya di sebahagian daripada bulan-bulan ala 15 hari atau aqalla ataupun lebih kurang daripada 15 hari. 14 hari ke, 13 ke, 10 ke, 7 ke. Dia berhenti. Berhenti maknanya putus lah. Dah tak ada darah dah. Alimna pada ketika itu, kita tahulah annaha laysat mustahadatan fi hadha syahr. Dia itu bukanlah mustahadah pada bulan tu. Jadi tak ada istihadah dah bulan tu. Semuanya haid. Jadi bila semuanya haid, dia tak perlu qada apa-apa dah lah. Dia tak perlu qada apa-apa. Contohnya sini, dia 5 hari kan. Dia 5 hari. Kemudian, darahnya tambah lagi. Tambah lagi dalam... Dan pada sangkaan dia, ini adalah istihadah. Sebab bulan-bulan sebelum ni macam tu. Sangkaan dia adalah istihadah. Tiba-tiba, cuma tambah 8 hari. 8 hari darah tu. Kemudian berhenti. Campur dua ni, 8 macam 13. Baru 13. Tak sampai 15. Bermakna, keseluruhan ni adalah haid. Keseluruhan adalah haid. Maka, semayang yang dia semayang di sini ni, bermakna dia semayang dalam masa haid. Tapi dia tak tahu. Tak apalah. Tak ada masalah lah. Dia tak tahu. Tak berdosa lah bagi dia. Jadi bulan tu maknanya ni bulan ni bulan ni tiada istihadah, haid ke semuanya haid. Sekiranya dia puasa pada masa ni, bermakna dia kena qada balik lah sebab berpuasa dalam keadaan haid. Baik. Wa anna jami'a ma ra'anhu fihi haidun. Dan sekalian apa yang dilihatnya itu adalah haid. Mana? Kesemua ni selama 13 hari ni adalah haid. Fatatadaraku ma yajibu tadaruku min saumin wa ghairihi. Maka dia perlu qada balik apa yang dia wajib buat ketika ni. Ini kalau dia buat ketika ni, maka tak sah lah. Kalau dia puasa ketika ni, hukum asal orang istihadah hukumnya wajib berpuasa dan wajib berpuasa. Kalau dia tak berpuasa, dia kena qada. Tapi tiba-tiba di sini ternyata kata ia adalah haid sebab tak berhenti sebelum cukup daripada 15. Bermakna dia dah sembuh. Dia dah sembuh sebelum 15 hari. Bila dia sembuh sebelum 15 hari, maka nyata semuanya adalah haid. Jadi dia tak perlu semayang, dia tak perlu qada lah. Tapi puasa yang dia puasa selama 8 hari ni, yang pada anggapan dia puasa dalam masa istihadah ni, dia kena qada balik. Sebab apa? Sebab dia puasa dalam keadaan haid. Kalau dia berlangsung lagi macam sini, puasa yang kat 25 hari ni, memang dia puasa dalam keadaan istihadah. Bila berpuasa dalam keadaan istihadah, bermakna dia puasa dalam keadaan suci. Bila berpuasa dalam keadaan suci, maka hukumnya sah, tidak perlu qada. Puasa dalam istihadah tak perlu qada, hanya puasa dalam keadaan haid yang perlu qada. Okey, masalah ni mudah ya. Kemudian tajuk yang kelima iaitu al-mutahayyirah al-mutlaqah. Al-mutahayyirah al-mutlaqah.
Orang yang kebingungan. Perempuan yang kebingungan. Betul-betul bingung. Betul-betul tak tahu apa langsung. Apa maksud mutahayyirah mutlaqah ni? Takrif dia, hiya man nasiyat adataha qadran wa waqtan wa lam takun mumayyizatan aw nasiyat ibtida ad-dauri. Iaitu perempuan yang lupa adat dia, qadar dan waktunya. Dia tak tahu berapa hari haid ni. Aku haid bulan lepas berapa hari lah. Tak ingat berapa hari. Tak tahu, tak perasan berapa hari. Wa waqtan, dan waktu bila. Bila mai dia. Start mai haid waktu bila. Pagi ke, petang ke, lepas maghrib ke, sebelum asar ke, bila. Tak tahu nak kata saya. Saya tengok-tengok dia duduk ada dah. Saya pun tak ingat bulan lepas tu bila dia mai berapa hari saya tak tahu. Itu jangan tanya. Walam takun mumayyizatan, dan dia bukanlah mumayyizah. Dia bukan mumayyizah. Ataupun dia nasiat, dia lupa ibtida ad-dauri, permulaan daur dia. Ataupun dia lupa permulaan daur dia. Dia tak tahu bila daur dia bermula. Pusingan dia tu bermula bila. Dia tak tahu. Semua ni berpunca daripada apa? Benda-benda lupa qadar, lupa adat, lupa waktu ni. Macam mana boleh terjadinya istihadah mutahayyirah mutlaqah ni? Sababut tahayyuri, sebab kebingungan, sebab tak ketahuan tu. Qad yahsulu sababut tahayyuri bi ghaflatin aw ihmalin aw illatin mutatawilah limaradin wa nahwihi aw li jununin. Kadang-kadang berlakunya sebab tahayyur ni, sebab kebingungan ni dengan sebab ghaflah, dia lalai. Sebab kelalaian dia sendiri, kelekaan dia, au ihmal, ataupun ketidakpedulian dia. Dia tak peduli dengan dia punya haid ni. Biar lah, nak jadi apa pun aku tak mau tanda. Aku biar buat tak tahu dah. Ada, tak ada, sudah. Ataupun dia lalai, dia ralik, dia tak tanda. Dia tak catat bila mai, bila berhenti. Berapa hari tak catat. Ataupun illatin mutatawilah. Ataupun penyakit yang berpanjangan. Limaradin. Dengan sebab sakit. Dia ada sakit lama. Dia ada sakit lama sampai dia tak tahu dia punya adat dia bila, dan dia pula tak tanda dia punya mutahayyirah adat dia tu berapa hari, adat yang sebelum dia tak tanda langsung. Ataupun seumpamanya auli jununin, ataupun dengan sebab gila. Lepas gila, sedang daripada gila alamak. Macam mana aturan haid sebelum ni? Tak tahu nak kata lah, aku mana nak tahu, aku gila. Jadi boleh jadi sebab tahayyur ni, boleh jadi mutahayyirah mutlaqah ni dengan sebab-sebab yang tersebut ni. Sebab itulah kita jangan leka, kena tanda berapa hari. Paling tidak pun tanda bila dia mai. Paling tidak pun tanda bila dia mai dan bila dia berhenti berapa hari. Itu penting. Itu dah ni dah. Tak tanda warna pun boleh tahan kira lagi lah. Baik, yang ketiga, apa hukum bagi orang mutahayyirah mutlaqah ni? Baik, sebelum daripada tu kita kena jelas dulu tentang istihadah ni. Istihadah dia bagi kepada berapa? 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini mubtadi'ah. Ini sama. Ni mu'tadah. Sama. Okey. Mubtadi'ah ni mumayyizah. Kita buat ni lah, pecah dua lah. Mubtadi'ah mumayyizah. Sorry.
mubtadi'ah sini ada dua. Satu dua. Mumayyizah, ghairu mumayyizah. Okey, ini mu'tadah dua ni. Dua ni mu'tadah. Mu'tadah. Ada mumayyizah, ada ghairu mumayyizah. Hukum dia kita dah sebut dah kan, mumayyizah apa yang kuat itu haid, yang lemah itu istihadah. Ghairu mumayyizah bagi mubtadi'ah sehari semalam. Mu'tadah mumayyizah yang kuat itu haid, yang lemah itu istihadah. Ghairu mumayyizah ikut adat dia. Okey, jelas. Ini empat. Dan yang tiga lagi dia berkenaan dengan ihtiyat. Dia bincang tentang ihtiyat. Bila kita lupa apa semua tu, dia bincang tentang ihtiyat. Dia dia asing daripada bab yang di atas ni. Bab di atas ni dia cerita tentang hukum, syarat dan sebagainya. Tapi hak bawah ni dia lebih fokus kepada babul ihtiyat. Kena jaga. Bila lupa ya, macam mana kita nak buat? Baik, hukmul mutahayyirah al-mutlaqah. Hukum bagi mutahayyirah mutlaqah ni, apa hukum dia? Yajibu 'alaihal ihtiyat. Wajib di atasnya ihtiyat. Apa maksud ihtiyat? Nanti depan dia akan sebut. Wadzalika, kewajiban ihtiyat itu berlaku kerana li'anna kulla zamanin yamurru 'alaiha yahtamilul haidha wat tuhra. Kerana setiap masa yang dilaluinya itu ada ihtimal, ada kemungkinan haid dan ada kemungkinan suci. Dalam masa sebulan dia tu ada kemungkinan haid, ada kemungkinan suci. Okey, ini sekiranya berlaku apabila seorang itu dia sedar daripada gila ke, dia sebelum ni dia buat tak tahu, dia tak peduli, dia tak tanda, tak catat, tak ingat apa ataupun dia lupa ingatan ke apa. Bila sedar daripada gila ataupun dia ingat balik, dia dah dapat balik ingatan dia, kemudian berlaku istihadah. Terus berlaku istihadah. Tak ada adat dalam sebulan tu. Macam berapa hari suci, berapa hari haid, berapa hari suci, tak ada. Tiba-tiba terus berlaku istihadah. Maknanya jarang-jarang lah berlaku. Jarang-jarang sangat lah. Orang lepas-lepas daripada gila, sedar daripada gila, terus berlaku istihadah tanpa dia ada adat haid dan suci dia. Jadi apa hukum bagi dia? Sama juga kalau dia tak peduli, tiba-tiba berlaku istihadah, orang tanya dia, macam mana? Nak kira ni berlaku istihadah ni bulan lepas macam mana? Bulan lepas aku tak tahu lah. Bulan sebelum tu aku pun tak tahu apa langsung. Jadi maka diberikan hukum mutahayyirah mutlaqah kepada dia. Sebab apa? Bila berlakunya istihadah bagi orang yang tidak tahu langsung adat dia, tidak tahu langsung dia punya adat dan suci dia, daur dia bila mula tu tak tahu, semua tak tahu, waktu pun tak tahu, hari pun tak tahu, maka setiap bulan, setiap masa yang berlalu di dalam masa sebulan itu ada ihtimal, ada kemungkinan suci, ada kemungkinan haid. Sebab apa? Dalam masa sebulan ghalibnya ada satu haid, ada satu suci. Ada haid dan ada suci. Jadi bila dia tak tahu macam tu, maka ada kemungkinan hari haid dia tu adalah suci. Ada kemungkinan hari suci dia tu adalah haid. Boleh jadi. Sebab apa? Sebab dia kan istihadah straight, darah memanjang je kan. Jadi ada dua kemungkinan. Bila ada dua kemungkinan macam tu, maka disebabkan itulah dia perlu ihtiyat. Dia perlu berjaga-jaga. Kerana mungkin haid, mungkin suci. Wala yumkinu ja'luha tahiran wala haidan abadan, dan tak mungkin dijadikan suci selama sebulan tu suci semua, tak mungkin. Dan tak mungkin juga kita jadikan semuanya haid, tak mungkin juga. Fata'ayyana al-ihtiyatu lid-darurah, maka sabitlah, maka tetaplah
dia perlu kena ihtiyat lid darurah, kerana darurah. Dia kena ihtiyat. Sebab tu kena beringat, kena tanda. Ma'nal ihtiyati, makna bagi ihtiyat adalah ma'nal ihtiyati annaha kal haidhi fi umurin wa kat tahiri fi umurin fahiya kal haidhi fi sittati asya'a. Makna ihtiyat adalah dia itu seperti mana orang haid di dalam beberapa perkara, dan dia seperti orang yang suci di dalam beberapa perkara. Itu makna ihtiyat. Fahiya kal haidhi, maka ia seperti orang haid, hukumnya seperti orang haid di dalam 6 perkara. Yang pertama, dia tidak dibenarkan fi mubasyarati ma baina surrah wa rukbah. Orang yang istihadah mutahayyirah ni, mutlaqah ni, dia tidak dibenarkan mubasyarah baina surrah wa rukbah. Haram. Yang kedua, wa qiraatul Quran fi ghairi shalah, dan membaca Quran di dalam semayang pun, di dalam selain daripada semayang, di luar semayang lah, maknanya dia membaca Quran di luar semayang pun tidak dibenarkan. Yang ketiga, menyentuh mushaf tak dibenarkan juga, dan menanggung mushaf tak dibenarkan juga. Tetap dalam masjid pun tak dibenarkan. Wa uburihi, dan melangkah masjid, lalu dalam masjid pun tak dibenarkan juga. Wahiya kat tahiri, dan ia itu 6 perkara yang diharamkan bagi mutahayyirah mutlaqah, dia tak dibenarkan buat. Dan dia itu seperti orang yang suci di dalam 5 perkara. Yang pertama, fi salati wat tawafi was saumi wat talaqi wal ghusl. Dia diwajibkan solat. Dia diwajibkan solat. Yang asalnya solat bagi orang yang haid ini adalah solat bagi orang haid ini adalah haram, tapi bagi dia wajib kena solat. Kerana apa? Ada kemungkinan suci. Bila ada kemungkinan suci, maka dia wajib sembahyang. Dan dia boleh dibenarkan untuk tawaf, dan dia wajib berpuasa, dan dibenarkan suami dia mentolak dia di dalam keadaan istihadah tu, walaupun ada kemungkinan haid. Tapi ada juga kemungkinan suci. Sebab tu dia ambil setengah-setengah. Dia ambil ada setengah perkara dia diharamkan, ada setengah perkara dia diwajibkan. Wal ghusl, dan mandi juga dia dibenarkan. Dibenarkan mandi. Okey, baik. Itu hukum bagi orang yang mustahadah mutahayyirah mutlaqah. Orang yang beristihadah yang mutahayyirah, yang mutlaqah. Tapi kalau dia sedang daripada gila, kemudian haid macam biasa, tak berlaku istihadah, itu tak ada masalah lah. Ini kes berlaku istihadah ni jarang-jarang lah berlaku benda lagu ni. Tapi mungkin boleh jadi. Sebab ada sebahagian orang yang nak kata dia tak peduli, tapi dia ingat biasanya. Kalau dia tak peduli, tak catat, tak tanda pun, dia kalau berlaku istihadah, bila dia tanya, orang tanya orang kan tanya dia punya adat dia. Bila dia biasanya dia boleh jawab. Dia ingat adat dia bulan lepas apa hari kan. Kalau tak ingat tu teruk, kena sekeh kepala. Kemudian taharatul mutahayyirah, macam mana cara orang mutahayyirah ni nak bersuci? Bila dia nak semayang, macam mana dia nak bersuci? Dia mestilah dia kena bersuci kan nak semayang. Idza alimta waqta inqita'il haidhi bi an qalat a'lamu anna haidhi kana yanqati'u ma'a ghurubi syam lazimaha al-ghuslu kulla yawmin aqiba ghurubi syamsi wa laysa 'alayha fil yawmi wal laylah ghuslun siwahu wa tusalli bidzalika al-ghusl al-maghriba wa tatawaddau lima siwahu min as-salawat. Apabila ulang yang 5 perkara. 5 perkara. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Itulah. Nak ulang yang mana Faiz?
Dia wakat tahiri. 5 perkara seperti orang suci. Yang pertama solat, sembahyang. Yang kedua tawaf. Yang ketiga puasa. Yang keempat talak. Yang kelima mandi. Yang kelima mandi. Semayang, tawaf, puasa, tolak dan mandi. Semayang dia wajib, tawaf dia dibenarkan. Kalau dia buat haji dia boleh tawaf. Puasa wajib, tolak dibenarkan bagi suami dia. Yang kelima dia dibenarkan untuk mandi. Walaupun ada ihtimal haid. Yang mana pada asalnya orang haid ini tidak dibenarkan mandi. Okey. Taharatul mutahayyirah. Taharah mutahayyirah ini yang pertamanya dia tahu waktu inqita'il haid, waktu putusnya haid, waktu berhentinya haid. Kalau tanya dia hantar tak bila berhenti tu? Tahu bila? Lepas maghrib. Lepas maghrib berhenti. Oh, okey. Cuma berapa hari? Tak tahu berapa hari. Bila waktu waktu datang dia bila? Tak tahu, tak ingat lah. Tapi waktu berhenti ingat. Waktu berhenti lepas maghrib. Okey. Kalau dia ingat waktu berhenti dia, bi an qalat. Contohnya dia kata, a'lamu anna haidhi kana yanqati'u ma'a ghurubi syam. Aku ingat, aku tahu bahawasanya haid aku itu kana yanqati' terputus, berhenti ketika ghurubi syam, tenggelamnya matahari. Maksud maghrib tu berhenti ya. Lazimahal ghuslu kulla yaumin, maka dia kena mandi setiap hari bila aqiba ghurubi syam, bila tenggelam saja matahari dia kena mandi tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari bila tenggelam saja tenggelam saja matahari, dia kena mandi. Sebab apa? Sebab di situ ada satu keyakinan. Dia yakin apa? Yakin putusnya haid dia pada ketika tenggelamnya matahari. Jadi dia kena mandi pada waktu tu. Walaisa 'alaiha fil yaumi wal lailah ghuslun, dan tidak ada baginya pada sehari semalam setelah daripada itu tidak diperlukan mandi lagi. Walaisa 'alaiha fil yaumi wal lailati ghuslun siwahu, di dalam sehari semalam itu tidak perlu mandi lagi selain daripada waktu itu. Selain daripada waktu tenggelam matahari tak perlu mandi dah, hanya perlu mandi pada ketika itu. Wa tusalli, dan dia semayang dengan mandi tu waktu maghrib, semayang maghrib dengan mandi tu, dan kemudian dia berwuduk bagi solawat semayang-semayang yang seterusnya lah. Semayang isyak dia cuma berwuduk, tak perlu mandi. Maghrib saja yang perlu mandi. Maghrib saja yang perlu mandi, kemudian semayang. Mandi di sini maksudnya mandi hadas lah. Mandi hadas. Dia kena mandi hadas. Okey, dan dia semayang isyak dia cuma berwuduk saja. Semayang subuh pun berwuduk saja. Semayang ni pun berwuduk. Semua berwuduk, melainkan maghrib saja dia kena mandi dulu. Sebab apa? Sebab dia berhenti pada ketika tenggelamnya matahari. Baik, yang kedua, amma idza lam ta'lam waqta inqita'ihi lazimaha an taghtasila li kulli faridah. Sekiranya dia tidak mengetahui waktu putusnya, dia bertanya berhenti bila, tak tahu, mai bila, tak tahu, berapa hari, tak tahu, apa yang tahu, tak tahu, semua tak tahu. Lazimaha, wajib baginya an taghtasila, mandi li kulli faridah, bagi tiap-tiap kali tiap-tiap fardu. Jadi setiap kali dia nak semayang fardu, dia diwajibkan mandi. Setiap kali nak semayang fardu, dia diwajibkan mandi. Berbeza dengan orang mustahadah biasa. Orang mustahadah biasa tak perlu mandi, cuma berwuduk, kemudian sumbat, ikat dan terus pergi semayang. Itu sahaja. Dan empat perkara tu kena mualat. Di antara
berwuduk dengan semayang, dia kena mualat. Di dalam waktu pula. 4 perkara tu ikat apa semua, dia kena mualat. Dan dia wuduk tu mesti di dalam waktu. Okey, senang kita buat tu semua tu dalam waktu lah. Tapi berbeza bagi orang ni. Orang ni, dia kena mandi dulu. Sebab apa? Sebab dia tak tahu bila berhenti semayang dia. Bila berhenti dia punya darah dia. Jadi dia tak tahu apa langsung. Bila tak tahu apa langsung, tak ada langsung kemungkinan haid dia tu. Kemungkinan haid dia tu waktu bila tidak ada. Bila tidak ada kemungkinan haid waktu bila, maka ada setiap waktu tu ada kemungkinan suci dan ada kemungkinan haid. Bila ada kemungkinan suci, ada kemungkinan haid, maka dia perlu mandi di setiap waktu. Dia perlu mandi di setiap waktu. Okey, masuk boleh dah. Dia problem internet biasalah. Dia ujung-ujung ni. Ujung. Dia nak monti dan minyak nak habis. Dan dia tak perlu segera. Di antara semayang dengan mandi tu tak perlu segera. Dia kena buat macam tu sampai bila? Sampai berhenti dia punya istihadah. Sampai istihadah dia berhenti. Dan wayalzamuha, dan wajib baginya athna al-ghusli an turattiba baina a'dha'il wudu' idza lam yakun ghusluha bin ghimas. Dan wajib baginya pada pertengahan mandi itu dia mentertibkan di antara anggota wuduk dia apabila tidak adalah mandinya itu dengan menyelam. Dan satu lagi, tadi saya ada sebut, saya kata mandi wajib, mandi mengangkat hadas kan. Bukan mandi mengangkat hadas, mandi ketika istihadah ni, dia mandi sama juga macam orang berwuduk istihadah. Nawaitu aku mandi ni, mandi wajib ini listibahatis salah, untuk mengharuskan sembahyang. Sama macam wuduk dia. Wuduk dia nawaitu wuduk listibahatis salah. Itu mandi bagi orang istihadah. Istihadah ni lah, istihadah mutahayyirah ni. Dia kena mandi di setiap waktu, dan mandi dia tu niat istibahatis salah, bukannya mengangkat hadas. Bukan mengangkat hadas. Mandi wajib untuk istibahatus salah. Sebab apa? Sebab dia tengah istihadah. Untuk cuma nak mengharuskan sembahyang saja. Tapi dia ada kemungkinan haid. InsyaAllah saya rujuk balik macam mana ni masalah ni. Saya kurang jelas. Tak apa, kita langkah dulu. Esok saya hutang dulu. Esok kita bayar, insya-Allah. Salatul mutahayyirati, solat bagi orang mutahayyirah. Solat bagi orang mutahayyirah ni macam mana? Macam mana cara dia nak sembahyang? Yalzamuha an tusalliyas salawatil khamsa. Wajib baginya untuk sembahyang 5 waktu. Dia mesti kena sembahyang 5 waktu. Orang mutahayyirah ni dia kena sembahyang 5 waktu. Sama jugalah macam mustahadah lain. Dia kena sembahyang.
Selama sebulan tu dia semayang, kalau berlanjutan sampai 2 bulan, 2 bulan lah semayang. Sehingga berhentilah darah dia. Bila berhenti saja darah dia, maka dia tak perlu dah. Tak perlu melakukan semua ni. Dia kena buat macam biasa. Selepas daripada berhenti, kemudian datang darah balik, maka itu dikira sebagai haid yang baru. Maka bermulalah haid dia yang baru. Start balik ya. Walaha, dan harus baginya untuk semayang jenazah. Semayang jenazah boleh. Tak ada masalah. Orang mutahayyirah boleh semayang jenazah. Semayang wajib, semayang 5 waktu wajib, dan dia boleh semayang jenazah macam biasa. Wan nawafil, dan nawafil mayang-mayang sunat pun boleh semayang, sama ada rawatib ataupun selain daripada rawatib boleh semayang, tak ada masalah. Mayang fardu sahaja yang perlukan wuduk. Tiap-tiap kali nak semayang fardu, dia wajib berwuduk. Mandi orang istihadah ni cuma masalah mutahayyirah yang tak ingat waktu dia bila. Waktu dia berhenti darah tu bila, dia tak ingat apa langsung, maka dia kena mandi tiap-tiap waktu. Barulah kena mandi. Kalau tidak, kalau dia ingat, kena mandi waktu tu saja. Mutahayyirah ni jarang berlaku. Siyamul mutahayyirati, puasa bagi orang mutahayyirah. Macam mana puasa bagi orang mutahayyirah? Yajibu 'alal mutahayyirati an tasuma ramadhana kullahu. Wajib bagi orang mutahayyirah itu berpuasa sebulan suntuk. Sebulan keseluruhan, selama sebulan. Keseluruhan bulan puasa. Kena puasa sama saja macam orang biasa. Untuk mutahayyirah ni. Sebab apa? Sebab apa dia kena puasa selama sebulan suntuk? Lihtimali annaha tahirun jami'ahu thumma tasuma syahran akhar kamilan. Kerana ada ihtimal, ada kemungkinan dia itu suci sekaliannya. Kan dah darah itu datang selama sebulan tu, jadi ada kemungkinan dia haid, ada kemungkinan suci. Sebab apa? Sebab dia tak ingat. Dia tak ingat haid tu bila, haid berapa hari, mai bila, berhenti bila, dia tak tahu. Jadi dia kena puasa sebulan kerana ada kemungkinan suci. Dan ada kemungkinan haid juga. Ada kemungkinan haid tu yang tak dibenarkan untuk kemungkinan haid, iaitu apa benda? Dia masalah ihtiyat tadi. Apa nama, ma baina surah, tamal istimta', lepas tu baca Quran, tu sentuh Quran, duduk dalam masjid, tu semua tak boleh. Tapi bab semayang kena semayang, bab puasa kena puasa. Kemudian selepas daripada dia puasa sebulan suntuk, macam mana dia nak qada dia sebab dia puasa dalam masa sebulan tu, ada kemungkinan dia puasa dalam masa haid. Sebab itulah dia kata summa tasuma syahran akhar kamilan. Selepas daripada bulan puasa, dia kena puasa balik. Dia kena puasa balik selama syahran akhar, sebulan lagi. Selama sebulan lagi secara sempurna. Kena puasa balik sebulan lagi. Dia ambil lah bulan apa? Bulan apa? Bulan 11 ke? Bulan Syawal, Zulqa'dah ke? Zulhijjah ke? Muharram ke, dia kena puasa sebulan. Untuk apa? Fayahsulu laha min kulli syahrin arba'ata asyara. Maka hasil baginya pada tiap-tiap bulan itu 14 hari. Ini bulan puasa selama 30 hari. Dia puasa dalam keadaan ada kemungkinan haid, ada kemungkinan suci. Kemudian selepas daripada bulan puasa, dia puasa pula 30 hari. Yang sah daripada bulan puasa ni dan bulan yang seterusnya, yang sebulan yang dia puasa selepas daripada itu,
Yang sah berapa hari? Yang sah cuma 14 hari saja. Sini pun 14 hari. Hanya sah 14 hari. Sini 14 hari, sini 14 hari. Sebab tu dia kena puasa 2 bulan. Sebab dia yang baki lagi ni, ada kemungkinan dia puasa dalam masa haid. Yang yakinnya dapat selama 14 hari. Sebab apa? Sebab dalam sebulan kan bagi 2, 15 haid, 15 suci. Jadi ada kemungkinan 15 yang dia puasa ni, ada dalam 30 ni, ada kemungkinan dia puasa di sini haid, ada kemungkinan dia puasa dalam keadaan suci. Jadi yang pasti suci dalam masa 30 hari adalah 15 hari. Dan yang pasti suci dalam masa 30 hari, yang pasti haid adalah 15 hari, yang pasti suci adalah 15 hari. Jadi dia ambil yang pasti suci. Dia ambil yang pasti suci, iaitu 15 hari. Kemudian bulan yang kedua pun sama juga. Dia cuma dapat 14 hari. Kemudian bila sini 14 baru 28 hari. Ada baki lagi 2 hari. Macam mana cara dia nak qada 2 hari tu? Dia nak dapatkan 2 hari tu. Ini kita duk bincang sekiranya darah dia berlanjutan lah. Darah dia berlanjutan. Kalau dia berlanjutan sampai habis bulan puasa. Kalau habis bulan puasa, lepas tu dia suci, dia kena tetap juga kena puasa lagi selama 30 hari sebab nak dapatkan yang ni. Macam mana nak dapatkan lagi selama 14 hari? Dia kena boleh puasa selama 30 hari. Okey, kemudian summa tukammilal yaumal baqiyaini. Kemudian dia kena menyempurnakan 2 hari yang baki lagi tu dengan puasa daripada sama niyata asyara yauman, selama 18 hari. Dia kena puasa dalam masa 18 hari. Dia kena puasa dalam masa 18 hari itu, 3 di hadapan dan 3 di akhir. Dia kena ambil masa. Ada satu masa yang berukuran 18 hari. Dalam masa 18 hari, dia kena ambil 3. Dia puasa 3 di awal. Kemudian, nanti dia puasa 3 di akhir. 3 awal, 3 akhir. Maka dia puasa 3 awal, 3 akhir ni dapatlah tampung balik 2 hari yang baki tak cukup tadi dalam masa 2 bulan tadi. Okay, ini masalah qada puasa bagi orang mutahayyirah. Secara ringkas kita sebutkan di sini. Sebab apa? Sebab dia ada perincian yang agak rumit yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang lebih detail. Jadi kita tak sebutkan di sini sebab ini adalah kitab yang ringkas. Nanti ke hadapan insya-Allah kalau ada rezeki kita baca kitab lain, kita boleh perincikan masalah tu. Cuma yang pentingnya kita kena tahu cara mengqada puasa bagi orang yang mutahayyirah mutlaqah ni, dia kena puasa sebulan balik. Kemudian selepas daripada sebulan tu, tak kiralah bulan-bulan bila pun, dia nak dapatkan balik 2 hari lagi tu, dia kena ambil 18 hari. Dalam masa 18 hari tu, dia ambil puasa 3 awal, kemudian 3 yang akhir. Itu sajalah cara dia secara ringkas. Nak lebih detail, kita boleh tengoklah rujuk kitab-kitab haid yang lain. Banyak disebutkan cara mengqada puasa bagi orang mutahayyirah mutlaqah ni. Ada banyak jenis. Di antara salah satunya adalah macam inilah cara dia. Baik, wa idza aradat an taqdiya yawman fatasumu yawman
thumma ats-tsalitsa ba'dahu thumma as-sabi'a 'asyara fayahsulu al-yawmu biyaqinin. Dan apabila dia menghendaki dia nak puasa, nak qada puasa satu hari, maka dia kena puasa satu hari. Kemudian hari yang ketiga selepasnya, kemudian hari yang ke-17, maka hasillah sehari dengan yakin. Kalau dia nak puasa sehari-sehari, dia nak ambil, dia nak puasa sehari dulu lah, dia kata. Dia nak puasa sehari dulu. Dia tak mau qada kedua-dua hari. Dia nak puasa sehari dulu. Dia nak qada sehari. Macam mana cara dia nak buat? Dia ambil hari yang pertama. Dia ambil hari yang pertama. Sehari dia puasa. Kemudian pertama, sini hari ketiga. Sini hari ke-17. Dia puasa sini sehari, dia puasa pula hari ketiga, kemudian dia puasa pula pada hari ke-17. Ini cara mengqada bagi puasa orang mutahayyirah tu. Puasa. Kalau hari ni dia kena puasa 3 dalam 18 hari ni, 3 depan, 3 akhir. Ini depan, ini belakang. Belakang 18 hari. Dapat 2 hari. Kalau dia puasa macam ni, hari pertama, hari ketiga, hari ke-17, maka dia cuma dapat sehari. Dia dapat sehari. Lepas tu bulan depan pula. Bulan depan pula macam tu juga dia puasa. 1, 3, 17, dapat lagi sehari. Kalau ni hari pertama, sampai hari ke-18. Kan? Hari pertama sampai hari ke-18. Jadi sini 3 di awal, kemudian 3 di akhir. Dia kena ambil dalam 18 hari. Dalam hari pertama sampai hari ke-18 tu, 3 hari pertama dia kena puasa, 3 hari terakhir dia kena puasa. Baru dia dapat cover balik dia punya puasa dia pada bulan Ramadan tu. Dia tak samalah nak qada dia macam orang biasa. Orang biasa kita puasa sehari dapat sehari kan. Bagi dia tak. Dia kena puasa 3 hari baru dapat sehari. Ataupun dia kena puasa 6 hari baru dapat 2 hari. Okey, 18 hari, 18 tu dia puasa semua ke? Dan yang sah hanya 3 awal dan 3 akhir. 3 awal, 3 akhir. Dia puasa 3 awal dan 3 akhir dalam 18 hari itu, maka dia dapatlah. Dapatlah. Dia bukan puasa 18 hari. Dia bukan puasa 18 hari. Dia puasa 3 hari depan, 3 hari belakang. 3 hari depan, 3 hari belakang, aku dapatlah dia punya 2 hari tu. Lepas tu dia nak puasa, habis dah lah. Maknanya dua kali je lah. Sekali dia puasa sebulan, lepas tu bulan kedua tu, dia puasa 3 hari depan, dia ambil 18 hari, daripada hari pertama sampai hari 18 tu, dia ambil 3 hari depan puasa. Kemudian hari ke-18, hari 17, hari ke-16. 3 hari, 3 depan, 3 belakang. Okey, cukup lah 2 hari. Bukan puasa 18 hari ya. Teruk kau nak puasa 18 hari. Sebab apa? Bukti dia mana? Bukti dia tengok bawah. Dia kata apabila dia tu nak, seorang itu nak qada pada 1 hari, dia cuma nak qada 1 hari saja, maka dia puasa hari pertama, kemudian puasa pada hari ketiga, kemudian dia puasa pada as-sabi'a asyar, yang ke-17. Hari pertama, hari ketiga dan hari ke-17, maka dapatlah sehari. Lepas tu dia nak buat, nak dapatkan sehari pada bulan depan pula. Macam tu lah juga dia buat. Bulan depan dia kena puasa
Bulan puasa hari pertama, hari ketiga dan hari ke-17. Dia nak sambung tak boleh dah. Pasal tu kan dia nak dapatkan 17 hari tak boleh. Mana boleh dah. Dia baki 13 kan, 27. Jadi baki 13 tak boleh nak dapat 17 hari. Dia kena mula bulan depan pula. Kalau dia buat sehari-sehari lah. Kalau dia buat 2 hari terus, okey tak ada masalah lah tu. Okey, yang keenam habis mutahayyirah tak payah panjang-panjang sangat, takkan nanti kita serabut. Bab qada puasa ni, qada puasa bagi mutahayyirah ni banyak jenis. Banyak depan belakang ambil daripada sini, boleh banyak macam-macam cara. Cuma ini adalah salah satu. Okey, tajuk yang keenam adalah al-mutahayyiratu az-zakirah lil waqti an-nasiyah lil adat. Bab-bab mutahayyirah ni, lupa waktu, lupa adat, lupa geng-geng lupa ni, dia fokus kepada masalah Allah SWT, masalah apa tadi kita? Masalah ihtiyat. Fokus pada masalah ihtiyat. Dia bukan mumayyizah. Kalau mumayyizah dia tak kira macam ni. Mumayyizah. Sebab apa? Mumayyizah ni dia ambil yang kuat itu sebagai haid, yang lemah itu sebagai istihadah. Ni kalau dia ghairu mumayyizah ni, dia sekata. Dia sekata direct saja. Jadi kita tak tahu yang mana satu haid, yang mana satu istihadah. Yang dia, sebab tu dia sebut selepas daripada ghairu mumayyizah, sebab ada kaitan dengan ghairu mumayyizah. Mutahayyirah ni dia kaitan dengan ghairu mumayyizah. Dia tak ada kaitan dengan mumayyizah pun. Kalau mumayyizah tu dia secara automatik dia yang kuat itu adalah haid. Itu tak termasuk dalam hukum ni. Baik, dia kata al-mutahayyiratu az-zakirah lil waqti an-nasiyah lil adat. Mutahayyirah yang ingat waktu tapi lupa dia punya adat dia. Waktu ingat tapi adat lupa. Waktu ingat, adat lupa. Waktu bila mai? Aku ingat tu pukul 8 mai. Bila berhenti? Ingat juga pukul 9. Bilangan berapa hari? Tak ingat berapa hari. Aku ingat waktu mai tu bila, sebab aku mandi waktu tu. Aku mandi wajib. Berhenti bila? Aku ingat waktu tu, waktu lepas maghrib. Pasal apa? Pasal aku mandi waktu tu, aku ingat lah aku berhenti masa tu. Berapa hari? Wallahu a'lam. Dia tak tahu. Bila dia tak tahu, al-mutahayyiratu az-zakirah lil waqti 'adatiha wan nasiyah lil 'adat 'adatiha. Mutahayyirah yang ingat waktu adat dia. Ingat waktu adat dia mai bila, berhenti bila, tapi dia lupa bilangan adat dia berapa hari. Hukumnya adalah anna lil yaqini minat tuhri hukmat tuhri. Bahwasanya hukum bagi tuhur ni, hukum bagi suci itu, hukum suci, bahwasanya hukum suci itu lil yaqini minat tuhri. Kita meletakkan hukum suci pada tempat yang diyakini suci, pada masa yang diyakini suci. Maknanya kita menghukumi suci pada masa yang hanya diyakini sebagai suci. Maknanya tempat masa yang tak diyakini suci, itu kita tak hukum dengan suci. Kita hanya hukum suci pada masa yang diyakini suci. Okey. Dan kita hukum haid pada masa yang diyakini haid. Masa yakin suci, hukum suci. Maka masa yakin haid, hukum haid. Okey, macam mana maksud dia? Amma zamanul muhtamalu lil haidhi wat tuhri fa hukmuha ka haidin. Adapun masa yang diihtimal, yang berkemungkinan haid dan suci, masa yang mungkin haid mungkin suci, maka hukumnya seperti orang haid. Dia kena ihtiyat juga. Dia seperti hukum haid pada waqti dan masil mushaf, sentuh Quran, baca Quran di luar sembahyang, dan seperti orang tahir di dalam ibadat yang berhajat kepada niat puasa, tawaf, apa semua, puasa, tawaf dengan sembahyang, maka dia diwajibkan pada ketika itu. Pada ketika mana? Ketika masa yang berkemungkinan suci dan berkemungkinan haid. Okey.
Wa in ihtamala al-waqtu inqita'an, saya kita tengok contoh dia. Dan jika berkemungkinan waktu itu putus, wajabal ghuslu likulli faridah. Maka wajib mandi bagi tiap-tiap fardu. Kalau ada kemungkinan waktu itu putus, kemungkinan putus, maka wajib dia mandi tiap-tiap fardu. Tiap-tiap kali nak semayang dia kena mandi sekiranya waktu itu ada kemungkinan putus. Wa illam tamil inqita'an wajabal wudu'u likulli faridah. Dan sekiranya tidak ada kemungkinan putus, waktu itu tidak ada kemungkinan putus, maka dia wajib berwuduk, dia hanya diwajibkan berwuduk pada tiap-tiap fardu, tak wajib mandi. Kurang jelas kan? Kita tengok contoh dia. Macam mana dia nak buat? Mithalun, contohnya, qalat kana ibtida'u haidhi min awwali yawmin min asy-syahri wa la adhkuru ghaira dhalik. Dia kata, permulaan haid aku ni pada awal hari daripada bulan. Maknanya hari pertama di dalam bulan, maknanya 1 hari bulan lah. 1 hari bulan tu dia ingat. Dia ingat kata, aku mula haid pada masa tu. Itu permulaan haid aku. Wala azkuru ghaira zalik. Aku tak ingat yang lain lah. Yang lain bila berhenti? Tak ingat lah. Berapa hari? Tak ingat lah. Fahukmuha, maka apa hukum dia bagi orang yang hanya ingat permulaan haid dia? Hanya ingat permulaan haid dia. Fahukmuha, maka hukumnya adalah anna yawman wa laylatan min awwalis syahri haidun biyaqinin. Maka sehari semalam daripada awal bulan itu adalah haid dengan yakin. Maka sehari semalam tu dia diharamkan sembahyang. 1 hari bulan setiap bulan, 1 hari bulan pada setiap bulan dia diharamkan sembahyang. Kenapa? Yakin pada hari itu adalah haid. Okey. Selepas daripada hari pertama, summa taghtasilu ba'dahu, kemudian dia kena apa? Dia kena mandi. Masuk saja hari kedua dia kena mandi. Wa tasiru fi tuhrin mashkukin. Dan jadilah pada suci pada hari yang kedua tu. Jadilah suci pada hari yang kedua tu. Hari pertama kan dia yakin kata haid. Jadi pada hari kedua sucilah. Tapi suci ini tak yakin. Suci yang mashkuk. Suci yang diragui. Mungkin suci, mungkin haid dia berterusan. Sebab apa? Kan dia tak ingat. Dia tak ingat dia punya haid dia. Dia tak ingat berapa hari. Dan dia tahu mula pada awal bulan. Jadi 1 hari bulan, itu memang jelas. Kata dia memang haid. Yakin. Jadi dia tak wajib semayang. Jadi masuk hari yang kedua, dia tak yakin lah. Mungkin suci, mungkin haid. Mungkin suci, mungkin haid. Ini kita jangan lupa asas utama. Ini berlaku pada ketika dia istihadah. Ada darah berlanjutan darah dia. Bila berlanjutan tu, hari pertama yakin haid, jadi dia kena mandi, dia tak boleh semayang. Hari kedua dia kena mandi, kemudian jadilah suci itu diragui fihi ila akhir 15, diragui sehingga 15 hari. Selama 14 hari itu suci, tapi suci yang diragui. Sehari, kemudian 14. Ini memang jelas haid. Ini suci yang diragui. Mungkin suci, mungkin haid. Sebab dia tak ingat. Sampai hari ke-15. Akhir hari ke-15. Fatusalli wa taghtasilu likulli faridatin. Dan dia mandi bagi setiap fardu. Dan harus kerana mungkin putus darah. Jadi dalam masa ni dia kena apa? 1, mandi. Yang kedua,
solat. Mandi setiap waktu. Dia kena mandi setiap waktu. Kemudian dia solat. Mandi dan solat dalam masa 14 hari ni. Kerana apa? Suci yang ada kemungkinan haid. Dia sebab tu dia kata kena sembahyang dan mandi bagi tiap-tiap fardu. Kerana boleh jadi. Li jawazi. Kerana boleh jadi. Kerana harus inqita'id dam. Ni dalam masa 14 hari ni mungkin dia darah dia terputus. Wa ma ba'dahu, dan selepas daripada ni. Selepas daripada 14 hari ni, tuhurun biyaqinin ila akhir syahri. Suci secara yakin. Ni suci secara yakin. Contoh kita kata 15 hari lah. Jangan lupa ini masalah istihadah, darah dia berlanjutan. Jadi 15 hari ni cuma satu solat, wuduk, solat. Tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Dia tak wajib mandi dah. Berbeza dengan orang mutahayyirah tadi. Kalau dia lupa, kalau dia lupa dia punya waktu dia, waktu bila datang, waktu putus. Mutahayyirah ni dia lupa waktu putus dia bila, maka dia kena straight saja mandi. Straight saja mandi di setiap waktu. Dia kena mandi di setiap waktu. Sebab tu dia kata wa ma ba'dahu tuhurun, selepas daripada 15 ni suci dengan yakin sehingga akhir bulan. Kan lepas daripada 15 ini adalah suci. Haid cuma paling banyak 15 hari. Jadi lepas daripada 15 yakin suci sehingga akhir bulan. Maka dia hanya perlu berwuduk bagi setiap fardu. Setiap fardu dia berwuduk saja, tak perlu mandi. Contoh, kita tengok contoh dia. Qalat mutahayyiratun, kata mutahayyirah yang lupa dia punya waktu ni, waktu datang tu. A'lamu anni ahidu fi syahri marratan. Dia kata aku tahu aku ni datang haid di dalam sebulan itu hanya sekali. Wa akunu fi sadisihi haidan, dan aku tahu pada hari yang ke-6 adalah haid. Dia cuma tahu, dia kata memang aku ada haid dulu ni, bulan lepas. Berapa hari? Tak ingat berapa hari. Bila dia punya dia datang bila? Aku tak ingat datang bila. Cuma yang aku tahunya hari ke-6 tu ada. Hari ke-6 tu aku ada haid, hari ke-6. Jadi apa hukum dia? Hukum dia an-nasadisa, hari yang ke-6 itu haid bi yaqinin, dengan yakin, dan 10 yang terakhir itu adalah suci dengan yakin. Samalah macam masalah ni. Kan masalah ni dia kata dia ingat kata hari pertama saja dia ada haid. Yang baki lagi tu aku tak ingat berapa hari haid aku. Jadi hanya sehari pertama tu sahaja yang yakin sebagai haid, maka dihukumi sebagai haid ketika ni. Lepas daripada tu memang suci, tapi suci yang masykuk, suci yang diragui, maka dia kena ihtiyat. Kena ihtiyat, dia kena mandi dan juga sembahyang pada ketika tu. Mandi di setiap waktu. Ini haid pasti. Suci haid mungkin suci, mungkin haid. Di sini suci pasti. Pasti suci. Bila pasti suci, tak perlu dah lah dia mandi, cuma berwuduk sembahyang macam biasa. Wuduk kena wuduk orang istihadah lah. Okey, contohnya apa? Contohnya dia kata hari ke-6. Mau 6.
Dia kata aku ni haid hanya pada hari ke-6. Yang aku ingat memang ada pada hari ke-6. Dia datang pada hari ke-6. Bila berhenti tak tahu. Bila berhenti tak tahu. Jadi macam mana dia nak buat? Dia cuma pada hari ke-6 sekiranya berlaku istihadah, dia hanya bulan depan berlaku, bila berlaku istihadah bulan depan tu, dia hanya yakin dia tak boleh apa? Dia tak boleh semayang apa semua, dihukumi sebagai haid hanya pada hari ke-6 pasti. Dan baki lagi selama 10 yang terakhir, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai hari ke-15. Maka ini semua hukumnya adalah suci. Suci dengan yakin. Ini suci. Suci pasti. Pasti suci. 10 yang terakhir tu. Sebab apa? Dia ingat kata dia ingat wa minas sadisi ila al-'ishrina, daripada 6 sehingga ke 20 itu ihtimal putus tidak datang. Wa minal awwali ila sadisi, daripada awal hingga ke 6 itu yahtamilul turu. 1 sampai 6 sampai 20. Oh, bukan. Alah. Balik fikir ni senang lah. 6 sampai 20. 6 sampai 20 hari bulan itu hukumnya suci haid. Ada ihtimal suci, ada ihtimal haid. Adapun daripada awal sehingga 6, daripada awal sehingga 6 ni, 1 sampai 6 ni sini ihtimal datang sahaja. Dia kata wa minas sadisi ilal 'ishrina, daripada 6 sehingga ke 20 itu yahtamilul inqita'u dunat turuwi, ada kemungkinan putus tidak datang. Ada kemungkinan putus tidak datang, maka di situ wajib mandi. Kita nak tulis fayajibu alaihi al-ghuslu, wajib mandi. Wa minal awwali ila sadisi, daripada hari pertama sehingga hari ke-6, maka ihtimal datang sahaja, tidak ihtimal putus. Ihtimal datang sahaja, tidak ihtimal putus. La yajibu, maka di sini daripada 1 sampai 6 maka tidak wajib mandi. Yang tadi 6 sampai 20 itu wajib mandi. 1 sampai 6 tak wajib mandi. 1 sampai 6 maksudnya 1 sampai 5 ni lah. 1 sampai 5. Daripada 6 pula, daripada 7 sampai 20. 7 sampai 20. Mana 6 ni dia haid pasti. Haid pasti 1 sampai 5. Okey, ni ihtimal datang. Ihtimal datang. Ni, lepas tu balik fikir. Ni ihtimal mungkin putus. Hari ni mungkin datang. Jadi suci dua-dua ni, suci yang diragui. Suci yang diragui. Dan suci yang diragui, hukum dia samalah macam bab yang sebelum ni. Kalau bila suci yang diragui, dia kena semayang dan mandi pada setiap fardu. Putus. Yang kedua ni 1 sampai 6 tak wajib mandi. Sini tak wajib mandi. Sini wajib mandi.
Okey. Balik fikir ni. Kemudian masuk bab yang ke-7, wallahu a'lam. Sebab apa wajib mandi, sebab apa tak wajib mandi? Kita balik tak boleh terang semua. Kena ada agak benda kita kena fikir sendiri. Wallahu a'lam. Esok kita membab ke-7. Belakang-belakang ni tak payah dah. Kalau kita tengok sendiri pun boleh-boleh ni lah. Boleh jalan lah. Ada soalan lain? InsyaAllah dalam 3 kali lagi kita habis kot. Bab ke-6. Bab ke-6 mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah yang ingat waktu datang sahaja. Tidak bilangan. Tulis mutahayyirah. Ingat waktu tidak bilangan. Tahayyurah yang ingat waktu tidak bilangan. Asyakhiru tuhurun biyaqinin. 10 yang terakhir suci dengan yakin. Mana 10 yang terakhir? 6 sampai 6 je 10 yang terakhir suci dengan yakin. 10 yang terakhir tu daripada 21 sampai ke 30. Daripada 21 sampai 30. Memang yakin suci masa tu. Kita ambil lah 1 sampai 6. 1 sampai 5. 1 sampai 5. 6 yakin suci. Yakin haid. 1 sampai 5. Ini ihtimal. Ada ihtimal. Hari ke-6 yakin haid. Hari ke-7 sampai hari ke-20. Itu ada ihtimal juga. 7 sampai 20 ada ihtimal. 21 sampai 30 itu yakin suci. Pasal apa? Balik fikir sendiri. Yang lupa adat tu bab 6 ke? Lupa adat. Bab ke-5 pun lupa adat. Bab ke-6 pun lupa adat. Ni semua bab lupa adat. Bab ke-5, 6, 7. 3 bab ni. 5, 6, 7. 3 bab ni semua lupa adat. Pasal apa di sini? Nurul Hasanah. Dia tengok. Dia kata. Daripada hari ke-6 hingga hari ke-20. Ila. Dia pakai lafaz ila. Rayah dengan ila kalau ikut nahu. Kan? Rayah dengan ila tidak masuk murayah. Akal tu sama kata ila ra'siha, aku makan ikan sehingga ke kepala dia. Kalau pakai ila tak masuk kepala tak makan. Tapi kalau kata dia guna hatta, perkataan hatta, ghayah dengan hatta, maka itu masuk sekali dia punya murayah dia. Akal tu sama kata aku makan ikan
hatta ra'saha boleh, sehingga kepala dia, maka hatta di situ dia ghayah yang termasuk sekali dengan mughayah, maknanya dia makan sekali dengan kepala. Jadi ila di sini sebab tu dia pakai ila. Ila maknanya tak masuk hari ke-6, dia jangan pening tu. Hari pertama sampai hari ke-5, lepas tu hari ke-7 sampai hari ke-6, tak masuk hari ke-6. Saja seronok main nahu. Ada lagi soalan? Ada malam ni kita rehat-rehat sebab dia tak berat masalah ni. Hak 3 ni dia masalah ihtiyat gitu yang. Tu nak kena beringat tu, suruh kena pesan-pesan lah kat kawan-kawan apa semua, isteri. Pesan kata kena tanda. Oh, nama Arab saya tulis. Pakai tak payah mustahadah lah, mutahayyirah tu kan. Mutahayyirah an-nasiyah liwaqtiha la li'adadiha. Bab ke-6, la az-zakirah lilwaqti an-nasiyah lil'adad. Az-zakirah lilwaqti an-nasiyah lil'adad. Al-mutahayyirah az-zakirah lilwaqti an-nasiyah lil'adad. Mutahayyirah yang ingat waktu, lupa adat, lupa bilangan. Baik, ada soalan lagi? Kita boleh bincang-bincang bincang santai. Tak ada, kita bincang bab lain tak. Saya boring. Ataupun kita tutup live ni, kita buat live lain. Kita bincang bab ilmu kalam lah. Ada soalan ni pun ada. Ya, mana tengok. Ada soalan lagi? Siapa ada soalan lagi? Nur Hasanah, Ustazah Nur Hasanah, ada lagi tak soalan? Tak ada orang. Kalau tak ada, kita tutup majlis kita. Terima kasih kepada semua yang mengambil bahagian dalam majlis kita. Jazakallah khair diucapkan. Minta maaf kalau ada sikit salah sikit sebanyak tu. Boleh betulkan, boleh bagi tahu kalau ada perasan ada kesalahan. Kita boleh bincangkan insya-Allah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilayna 'inda hajatina ilayhi. Allahumma rizqna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mutayyaba. Allahumma rizqna lataif at-tauhid wa khasa'is at-tamyiz innaka antal hamidum majid. فعال لما يريد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Siapa yang berkeinginan untuk mahir dalam perbahasan haid ni, dia kena fokus sikit. Dia kena fokus ulang-ulang. Seperti mana yang saya beritahu, dia kunci-kunci dia sikit saja kunci dia. Kalau masalah haid, itu kurang-kurang sebanyak-banyak dan suci di antara dua haid.
Kemudian bab istihadah cuma kita ingat syurutut tamyiz. Okey, selesai masalah. Dua tu saja. Mudah, ringkas dan senang. Mudah dimakan, begitu sahaja. Okey ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.